Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Hari ini kita digemparkan satu lagi pendedahan yang mengejutkan Parti Bersatu. Adakah lepas pendedahan ini Parti Bersatu akan berpecah dan Parti Bersatu akan memindah lagi perlembagaan mereka? Ini kata Luqman Adam, perlembagaan persekutuan lebih besar berbanding perlembagaan bersatu. Ketua Sekretariat Media Perpaduan Datuk Luqman Nur Adam berkata, semua pihak perlu memahami perlembagaan persekutuan adalah lebih besar berbanding perlembagaan mana-mana parti. Sehubungan itu, beliau berkata, tidak seharusnya timbul isu sama ada yang di Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Abdul Johari Abdul terkilaf dalam membuat keputusan mengekalkan kerusi yang disandang 6 bekas ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Memang awalnya pindaan yang dibuat dalam Akta Anti Lompat Parti adalah ketat. Tak boleh alih sokongan, tak boleh langgar kenyataan ketua. Namun, Muhyiddin sendirilah dalam ucapannya yang sudah tular termasuk menteri-menteri bersatu yang menolak. Itu sebabnya akta yang dipindah ini tidak menyatakan dengan jelas bahawa seseorang yang ingkar arahan ketua WIP tidak memberi sokongan kepada parti, dia maka gugur. Kena faham bahawa perlembagaan persekutuan itu lebih besar daripada perlembagaan bersatu. Yang dipindah selepas 6 orang ahli parlimen bersatu terbabit memberi sokongan kepada Perdana Menteri, bukan perlembagaan persekutuan. Yang dipindah itu adalah perlembagaan Parti Bersatu, tegas Luqman Adam. Luqman berkata demikian ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara bertajuk Status 6 Ahli Parlimen Bersatu, akur atau cabar keputusan Speaker terbitan bernama TV malam tadi. Dalam masa yang sama, beliau turut menyifatkan Bersatu mengalami situasi seperti senjata makan tuan. Kerana sebelum ini membantah pindaan rang Undang-Undang Akta Lompat Parti 2022. Bersatu yang longgarkan Akta Anti Lompat Parti ini selepas pilihan raya umum ke-15. Dia sangka boleh tarik orang kita dan dia tarik 10 orang kita. Tapi dia tak sedar, kita pun cerdik juga. Presiden UMNO bukan bodoh. Dah buat aku janji bahawa semua calon yang bertanding atas tiket Barisan Nasional kena tanda tangan aku janji. Kalau beri sokongan kepada orang lain, dia bukan saja kena 100 juta ringgit, tapi juga perlu mengosongkan kerusi. Kerusi dia kosong, tambah Luqman lagi. Minggu lalu, Johari memutuskan 6 bekas ahli parlimen bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri kekal sebagai wakil rakyat. Mereka juga tidak perlu mengosongkan kerusi mereka kerana pindaan perlembagaan bersatu baru-baru ini bertentangan dengan peraturan perlembagaan persekutuan dan parlimen. 6 ahli parlimen terbabit ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan, Datuk Dr. Zulkafri Hanapi Tanjung Karang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecik Jelly. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa anda juga tinggalkan komen anda berkait dengan isu panas ini.
Adakah Perlembagaan Bersatu akan membuat pindaan lagi dalam perlembagaan mereka? Dan adakah Bersatu akan tiru lagi parti UMNO, iaitu menguatkuasakan denda siapa yang beralih sokongan menentang keputusan ketua akan dikenakan denda 100 juta. Kerana sebelum ini, apa yang berlaku hanya UMNO yang buat. Presiden UMNO bukan bodoh. Dia pun cerdik juga. Kenalah mereka ikut akur bahawa siapa saja yang cuba menentang keputusan pimpinan pusat akan dikenakan denda 100 juta termasuk kerusi mereka kosong. Jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Adun Rembia dikatakan didakwa menipu, tidak jujur dan wajar dikenakan tindakan. Tindakan beliau meninggalkan parti UMNO dan tiba-tiba menyertai parti PAS dikatakan telah memberikan padah paling besar kepada beliau dan dijangka akan menamatkan terus karier politik beliau. Adun Rembia tidak jujur, wajar kena tindakan. Tindakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis, yang menyertai PAS secara senyap-senyap, merupakan penipuan kepada Speaker Dewan Melaka. Veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob berkata, selain berniat tidak jujur, Adun berkenan dilihat cuba mengelak dikenakan tindakan kerana melompat parti. Bagaimanapun, dia berdepan dengan tindakan saman sebanyak 100 juta ringgit oleh UMNO kerana dia telah menandatangani aku janji sebelum PRU yang lalu. Ini bermakna dia akan berhadapan dengan tuduhan menipu speaker dan melanggar aku janji parti yang boleh mengakibatkan kerusi Dewan Undangan Negerinya dikosongkan dan diheret ke mahkamah, katanya dalam kenyataan pada Khamis. Terdahulu, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Muhammad Jailani menyertai parti itu secara rasmi dalam sidang akbar di Parlimen pada Selasa. Menurut Taqiyuddin, keahlian Muhammad Jailani yang juga wakil rakyat UMNO itu diterima pada 10 Jun tahun lalu. Taqiyuddin yang juga Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN menjelaskan, keputusan Muhammad Jailani yang digantung keahlian UMNO selama 6 tahun itu tidak dianggap sebagai lompat parti kerana pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Melaka Pindaan 2023 berkaitan lompat parti hanya diluluskan pada 31 Julai 2023. Namun demikian, ramai netizen dan penganalisis politik bahkan para penggiat Undang-Undang Malaysia menerangkan bahawa tindakan Muhammad Jailani ini sebenarnya mengundang padah pada diri beliau sendiri. Beliau terlupa banyak perkara. Bukan beberapa perkara, tetapi banyak perkara yang beliau lupa dengan tindakan itu. Antaranya, aku janji 100 juta ringgit yang disaman kalau dia lompat parti. Itu dia lupa. Perkara kedua ialah dia lupa bahawa kalau dia sudah menyertai parti PAS sejak Jun tahun lalu atau sejak tahun lalu sebelum penguatkuasaan Akta Lompat Parti di Melaka, beliau sepatutnya sudah memaklumkan hal itu kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka pada tarikh tersebut juga supaya beliau boleh dipindahkan kerusi daripada kerajaan kepada pembangkang. Dengan tindakan beliau lupa hal itu telah mengancam, boleh mengakibatkan beliau dituduh menipu Speaker Dewan Undangan Negeri. Bukankah perkara itu sangat serius?
Perkara seterusnya yang beliau lupa ialah beliau lupa untuk pindah daripada kawasan pembangkang kepada kawasan kerajaan kepada kawasan pembangkang. Sepatutnya kalau betul beliau sudah jadi ahli PAS sejak Jun tahun lalu, beliau patut duduk bersama dengan PAS dan bukan lagi duduk bersama dengan UMNO kerajaan. Karena dengan duduk bersama dengan UMNO dan kerajaan itu sudah mengakibatkan beliau mungkin menjadi ejen pemecah belah dalam kerajaan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi saudara-saudara sekalian, banyaklah perkara yang boleh mengakibatkan kerugian besar, padah besar kepada adun adun Rambia ini. Netizen kata tindakan Taqiyuddin juga mengumumkan adun Rambia sebagai tidak lompat parti juga adalah tindakan yang sembrono, kerana kata mereka, siapa Taqiyuddin? Dia hanya Setiausaha Agung PAS, bukannya speaker. Kenapa dia cuba-cuba mau mengambil alih kuasa daripada speaker? Keputusan speaker, semua orang pun tak tahu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu dapatan dan kupasan yang pastinya membuatkan Anda terkejut dengan sikap Azmin Ali. Sebelum ini, Azmin Ali sebagai pembuka kepada bicara dan supaya Anda dapat memahami plotnya, sebelum ini Azmin Ali ialah ahli PKR dan beliau adalah orang penting dalam PKR. Jawatan beliau di PKR bukan calang-calang. Beliau ialah timbalan Presiden Parti PKR, orang nombor 2 di PKR, yang mana pastinya beliau mengimpikan untuk menjadi ahli nomor 1 dalam PKR untuk dapat menggantikan jawatan Anwar Ibrahim kalau sudah tiba waktunya. Tetapi karena ketidaksabaran, kata netizen, mereka mengandaikan ketidaksabaran Azmin Ali menjawat jawatan pengerusi ataupun presiden PKR, akhirnya beliau bertindak mengkhianati parti PKR yang telah mengangkat nama beliau, telah menjadikan beliau orang besar, telah menjadikan beliau dikenali di seluruh Malaysia. Akhirnya beliau khianati. Dan kini Azmin Ali bersama dengan Pakatan Perikatan Nasional dan kini bersama dalam Parti Bersatu. Tak sampai 3-4 tahun bersama dengan Parti Bersatu, dan yang lebih menggembirakan Azmin, tak sampai 3 tahun pun beliau kini mempunyai jawatan yang bukan calang-calang dalam Parti Bersatu. Tetapi nampaknya menurut apa yang kita dapat sumber Harapan Deri ini, nampaknya sikap Azmin Ali tidak berubah apabila beliau tetap diandaikan mengimpikan jawatan tinggi semata-mata. Tak sanggup downgrade diri, Azmin didakwa tolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu. Diberi peha nak kepala, diberi betis nak peha pula. Menjelang pemilihan Bersatu Oktober ini, Datuk Seri Azmin Ali dilapor menolak tawaran Presiden parti itu Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi jawatan Setiausaha Agung. Azmin yang merupakan ketua Bersatu Selangor itu memaklumkan beberapa ketua bahagian Bersatu Negeri berkenan penolakan tawaran tersebut, lapor FMT yang memetik sumber. Azmin dengan penuh prinsip menolak jawatan berkenan dan mahu fokus kepada Perikatan Nasional Selangor yang diketuainya dalam misi menawan negeri itu pada pilihan raya akan datang. Namun, ada juga desas-desus mengatakan Azmin tak sanggup downgrade dirinya daripada menang timbalan Presiden PKR untuk jawatan Setiausaha Agung, kata sumber itu kepada FMT. Maknanya sumber ini cuba menjelaskan bahawa Azmin Ali sebenarnya mengimpikan sekurang-kurangnya menjadi orang nombor 2 dalam Parti Bersatu, yaitu menjadi timbalan presiden. Takkanlah dia downgrade pula kan? Dulu dia timbalan presiden PKR.
kini dia hanya jadi Setiausaha Agung pula. Pada 13 Julai lalu, Bersatu memperkenalkan 5 barisan pemimpin tertingginya menjelang pemilihan parti itu Oktober depan. Setiausaha Agungnya sekarang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, akan dinaikkan pangkat ke jawatan Timbalan Presiden. Parti itu turut mencadangkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang kini Timbalan Presiden, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Dr. Rajijuddin untuk dilantik sebagai Naib Presiden, manakala Azmin dicadangkan sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Saudara, kalau betul apa yang dilaporkan di Harapan Daily ini, tak sanggup downgrade menjadi punca Azmin menolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu, maka benarlah kata netizen, dia sukar untuk meninggalkan sikap lama, yaitu menginginkan, mengidamkan sesuatu yang lebih besar. Betul juga lah kan, kalau ikut betul, Azmin Ali ini dulu bukan calang-calang. Dia ialah Timbalan Presiden, bukan sekadar naik presiden, bukan sekadar Setiausaha Agung. Beliau Timbalan Presiden yang mana boleh menggantikan presiden pada bila-bila waktu kalau nak bertanding. Tapi tiba-tiba pula hanya ditawarkan sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Ada yang kata, tak mahu bersyukurkah sudah diberi jawatan? Kamu tu orang baru dalam parti Bersatu, kata mereka. Kenapa tak sanggup menunggu ke? Kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda semua untuk isu kali ini? Adakah dengan ini Azmin Ali akan pindah lagi? Itu persoalannya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.